Habis dah chapter 1049 ni. Minggu ni break. Kalau lah Kaido kalah kat sini, adakah korang puas hati dengan ending Kaido? Ika? Untuk aku sangat puas hati sebab ending dia tertanam 7 kaki dalam. 7 kaki dalam, yes. 7 kaki tak banyak sangat, Gus. Itu besar pun manusia je, Gus. Boleh kalikan dengan 2? Okay, Tika? Puas hati ending. Sebab dia macam ni, kalau aku tak tahu dia macam bila aku tengok YouTuber yang luar, diorang nak Wano ni yang lama lagi. Macam aku dia Kaido belum awaken lah, apalah. So Tika, kau rasa macam mana? Ni soalan susah tembak aku. Aku dah jawab tadi. Agus puas hati. Aku puas hati dia kalah macam ni. Macam aku nak Kaido terbaring in normal form, epic form tu. Pada aku, kenapa aku puas hati? Sebab benda ni pada aku dah lama tau. Sebab Kaido, Luffy ni dah banyak kali dah tumbang dengan Kaido. Benda ni, kalau Kaido bangkit and then dia akan fight lagi, benda ni akan kata benda yang sama berulang. Round keempat kan? Round ke berapa dah? Jadi aku rasa kita habiskan kat sini je, and then kita ni pun banyak lagi up tau. Elbaf lagi, Kaido Macam lagi. udah. Sebab kau yang kemukakan soalan, jadi aku wakil lah. Aku wakil barang kau. So nanti kau sampai kau tahu kenapa dia nak kena drag bagai semua ni. Kita pun sebagai penonton, pendengar semua ni, kita kena faham lah. Udah ni makin lama 2, takut dia tak sempat. Betul lah, sebab kalau tengok ujung last ni, Luffy pun dah tumbang. So kalau Kaido bangun balik, Luffy bangun balik, tak tahu lah kan. Melainkan ada karakter lain yang boleh tolong kan. Tak habis-habis itu yuk. Okay lah, kalau Kaido bangkit and then tiba-tiba Luffy dah tumbang situ, and terjadilah teori yang mengatakan Zoro bangkit and Zoro yang pancung Kaido, aku akan buat review sambil bersila. Kau nak tak apa macam tu. Kau nak bandar aku laptop? Tak ada. Aku review sambil bersila je. Setiap abang Pim tak kira. Pim dah dia connecting. Pim. Oh, ada balik. Kita dalam topik yang hangat ni. Topik hangat kopi Zoro lah. Kalau tiba-tiba dia terfikir, kalau Luffy kalah, siapa nak tolong? Zoro. Zoro tak boleh lah tu. Aku rasa Zoro memang dah up dah. Okay, macam mana ni yang plot point Shinigami dia? Kenapa ada wujud plot point tu? Tergolak. Itu aku rasa just macam visualize yang Oda cuba nak tunjukkan yang dia hampir dengan kematian lah. Sebab mungkin itu tahap level yang Oda nak cuba tunjuk kita yang this is the worst yang Zoro dah reach. Sebab kita tahu Zoro kan dia tak pernah sudah marah sama ni kan. Pasal antara Wano ni antara yang paling teruk. Mungkin sebab dia tunjuk Shinigami. For now lah aku rasa itu lah. Sebab kalau nak fikir lanjut pun patutnya daripada awal lagi dia dah elaborate lebih. Tapi memang itu je, nampak macam ada Shinigami depan dia. Aku tahu dia dah pingsan lah, jatuh sampai sini lah, selamat yang Franky lah apa benda lah. Rasa macam dah tak ada apa. Dia nampak Shinigami tu nak tunjukkan macam mana lagi kan. Apa yang dia nampak tu mungkin di alam lain lah kan. Itu sebab yelah dia tengah pingsan kan. Tapi kalau nak cakap pada waktu tu, aku fikir macam tu lah mungkin. Aku dah nak mati apa. Dan apa yang sudah rasa macam disisik lah, disisik balik ke benda. Aku fikir macam tu lah, macam something yang orang nak cuba tunjukkan yang Zoro dah sampai ke tahap tu. So itulah aku fikir. Tapi sekejap, korang dah sampai topik siapa nak selamatkan Luffy? No. Kita tengah fikir Kaido ni dah kalah ke belum? Kalau macam mana? Kalau tak kalah macam mana? Okay, alang-alang kau dah jawab kan? Kaido ni dah kalah ke belum? Kaido aku rasa dah kalah kot. Sebab walaupun sebelum ni pun dapat dia kalah, menang lagi. Tapi sebab kali ni sebab dia kena mencampak masuk dalam lubang, and situation dia lebih kurang sama macam Big Mom. Yalah, Big Mom satu kena campak lubang, Kaido pun kena campak lubang. Big Mom pun masa dia jatuh dalam lubang tu dia terfikir bayi titik kan. Tapi si Kaido tu sama tiba-tiba fikir pasal King. So aku rasa macam dia punya situation tu macam parallel. So macam
mungkin kalah lah. Tapi tadi awal tadi aku dengar sebab korang cakap pasal narrator kan. Sebab narrator tak tunjuk yang pertarungan di Kaido dah menang. Kaido dah menang, so Kaido kalah. So tu pelik kat lah sebab kenapa benda ni lagi pelik? Sebab sebelum tu lagi dah menjadi soalan lah. Sebab yelah dia Oda tak cakap juga dia dalam baru kata. Sebab awal-awal dia cakap Kaido versus Luffy, Kaido ni. Tapi tak tahu Luffy bangkit, Joy, Jafar, bla bla bla. Tak tahu macam mana. Aku tak tahu macam mana Oda nak set pertarungan ni. Sebab dia dah cakap dah Kaido win. So macam mana? Macam mana ni? So yalah kalau juga sepatutnya sama juga lah. Okay. Sebenarnya Kaido dah win. So ni Kaido kalah pun apa cerita. So pelik juga lah. Tapi based on parallel situation dengan Bima pun aku tengok macam dah kalah. Sebab kalau dia bangun balik dengan serangan dia macam tu, dah tak payah lah buat cerita. Okay, aku tak tahu saya Kaido tu nak lah. Kalau dah level macam ni pun dia boleh bangun balik kan. Macam dah lah, biar dia lah Wano dekat dia. Tak payah macam tu. Itu lah boleh dikit. Tapi bila dengar hang jawapan-jawapan pendapat hang tadi, aku dari terfikir satu benda lah. Chapter 1000 adalah permulaan Kaido lawan Luffy. So mungkin Oda nak bagi cantik benda tu. Oda simpan. Ya. Selepas 50 chapter akhirnya Kaido tumbang. So mungkin tu 50 tu angka yang cantik. Jadi mungkin Oda simpan dulu narrator tu. So dia nak tunjuk benda tu dekat 1050. Aku berfikir benda tu dan aku rasa benda tu menarik lah. Betul. Dia boleh buat benda yang sama macam dia buat kat Zoro vs King. Zoro vs King pun masa hujung chapter tu kita nampak macam Zoro menang ke tak kan. Tapi next chapter baru dia letak narrator tu yang okay, perlawanan ni Zoro menang. So dia probably do the same thing lah untuk Luffy dengan itu. Betul-betul fan lah, memang ingat orang. Kalau Zoro lah juga kan. Zoro ingat. Aku cakap lah, mungkin narrator tu akan bagi tahu pada chapter seterusnya. 6-1050 Kaido kalah. Sebab cantik yang kau tu kan. Satu benda lagi aku perasan ramai orang tengok kalau Kaido tu kalah, macam nampak lah dia tu kalah. Macam masa aku kita nampak lah dia pengsan ketebal macam tipikal semua anime dia lah. Macam kita nampak Krokodil pengsan, Katakuri, Doflamingo semua terbaring. So orang nak tengok benda yang sama, not just for the sake of nak Kaido kalah, tapi nak nampak macam style Oda lah yang untuk letakkan kemenangan kan Luffy cara macam tu kan. So mungkin tu lah apa orang nak tengok. Kita tengok dia terbaring. Sebab kalau macam dia macam Big Mom lah, Big Mom mana pun lah kita tahu dia dah kalah. Tapi kita macam tertanda macam siapa dia dekat Big Mom kan. Dah masuk lubang tu betul-betul pengsan ke ataupun terperangkap ke apa tu. So tak nak benda sama dekat Kaido lah. Kita nak valid answer. Kalau dia betul-betul kalah, kita nak tengok terbaring. Kita nak tengok dia pengsan, KO ke apa benda lah. So menarik macam tu lah. Satu lagi lah Pim, apa benda tadi. Okay, bila sebut pasal Doflamingo, bila Luffy menang dengan Doflamingo bila kalah, macam mana Oda nak buat dia diusir keluar daripada Dressrosa tu. Ada Marine dekat situ yang tangkap dia. Dan okay, logik lah, Doflamingo dah tak ada dekat situ, dengan cara Marine bawa dia keluar daripada Dressrosa. Lepas tu bila Luffy menang dengan kategori, ya itu di kubu Yonko Big Mom sendiri. So Luffy dah kalah kategori, Luffy yang caw dari situ. Tapi untuk Kaido ni macam mana bila kita sembang ni untuk situasi Kaido dah kalah lah. Bila Kaido kalah, macam mana Kaido nak diusir keluar daripada Wano? Apa pendapat hangpa? Macam aku okay, sebelum aku salah sikit dulu. Macam aku kalau aku lah pendapat peribadi dia, aku tak nak Kaido kalah, aku nak Kaido mati. So untuk jadikan dia mati, untuk jadikan dia mati, itu aku cakap tadi. So musyawarah dia tu cakap, so mungkin ada pertemuan dia dengan Marine since dah rasa lead sikit dia tu macam NTWG dan sebagainya kan. So mungkin ada pertarungan akhir antara dia dengan Marine yang mungkin akan menambah judul raya dia guys tu lah. Dia macam kasar sikit idea ni, tapi aku nak juga cari point yang ini sekedar aku tak boleh kalau dia tak mati. Sebab walaupun tak boleh sama ramai orang cakap macam okay lah, Kaido boleh jadi Alliance lah, apa benda lah kan, jadi macam Alliance? Alliance macam Koko lah. Koko sebab Toilet kuat sebab dia anti-WG. Kita nampak time tu macam flashback dia. So orang nampak sebagai seseorang pirate yang ada anti-government, dia boleh join team or anything on the final lah. Itu apa orang cakap lah. So itu rasa boleh dengan Alliance. Bukanlah rapat dulu ke apa, tapi he can be there on the final fight. Tapi aku tak nak. Aku tak nak. Aku tak sebut ni. Aku just nak orang ni sebagai Oni kan. Memang Oni lah kan.
apa yang kita nampak dalam Momotaro punya legenda ke apa, dia adalah satu entiti yang perlu dihapuskan untuk membebaskan Wano. Aku nampak Wano perlu dibebaskan dengan cara macam tu. So kalau dia start kalah, and then deserve a second chance untuk tiba bukan cakap buat baik tapi buat something yang macam nampak macam baik, aku tak suka. Aku tak suka letak macam tu lah. Itu pendapat peribadi lah. Sebab aku rasa juga, kalau dia tak mati aku rasa macam tak best lah, tak seronok. Lagi-lagi untuk orang yang memang dikenalkan untuk nak mati, dia nak mati lah, he complete the person. so yes, so better bagi death dia habis. Dia pun cakap pasal death kan, pasal cuma dia kutuk samurai semua benda kan. So why not give him the best death? Tak kisahlah sebab ada orang cakap macam sebab Luffy memang takkan bunuh enemy dia, tapi mungkin ini satu-satunya peluang untuk Oda nak tunjuk yang cerita dia makin serius, mungkin dia bunuh. Itu je. Tapi sekalipun kalau Oda nak pegang dengan prinsip yang Luffy takkan bunuh enemy dia, dia is okay. Sebab dia memang dah letak dah WG Merlin ada kat Wano. Walaupun dia lahir, ada potensi juga lah untuk something lakukan. So aku still nak mencari lah point untuk dia mati. Itu je kedalaman dia untuk aku lah. That's how to complete a villain macam dia. Orang lain tak sebelum. Aku setuju lah dengan point ni sebab kan Kaido ni kita tahu kan dia creature terkuat kan. Dia punya level pun macam Shirohige. Jadi kalau betul-betul lah mereka nak matikan Oda ni dia nak matikan kan watak macam Kaido ni, aku nak kematian dia sama macam kematian Shirohige lah. Dia punya hype dia tu kan, masa kematian tu memang best lah kita tengok kan. Shirohige mati pun dia sampai lah memang ingat kan kematian tu. Lepas tu kalau tadi persoalan apa tadi? Kaido dah kalahkan belum kan? Yes. Kalau sekalipun kalau Kaido ni tak kalah lagi, aku nak fight ni dia sama macam, ada tak movie yang masa Luffy lawan dengan Captain guru kepada Marine dulu yang rambut ungu tu. Aku nak fight dia macam lebih kurang macam tu lah. Kira walaupun dia lawan sampai kehabisan hayat dia. Kalau ada lawan Luffy dulu kira fight dia sampai letih lah. Lepas kita confirm Kaido ni kalah. Aku setuju. Sebab tu movie Zephyr tu antara ending dia shoot. Memang on point lah ending dia tu. Yes, aku suka masa aku nak ending yang macam tu lah. Death he complete a person lah dia tak cakap segala. Yes. Memang cuma kau tak Zephyr tu tamat macam tu. Serius. Itulah. Aku je macam mana? Oda terkenal sebagai seorang mangaka yang tak bunuh karakter. Tapi kalau Kaido dengan Big Mom tak mati, macam mana pula kan? Tapi tak tahu macam dia nak mati dua orang ni. So Fika, macam mana? Macam mana nak bunuh dua ekor Aku geram betul ya. Roger kena bangkit balik Tak tahu lah. Aku aku tadi bila Pim cakap dengar Mampan cakap tadi. Apa dah? Aku tiba-tiba aku teringat Bezita. Bezita dalam jauh terbendung orang dengar aku cakap Lena Bezita pula. Bezita ni ialah dalam Dragon Ball dan Oda peminat Akira Toriyama. Bezita ni satu musuh yang memang kita tak sangka. Last sekali memang dia boleh bersama-sama dengan Goku. Dan kita tak boleh tolak kemungkinan tu. Mungkin Kaido pun nanti akan join Final War tu nanti. Kan? Kalau kita tengok Naruto dulu kan, kalau kita tengok Naruto kan, yang orang cakap minta jauh pula. Kalau tengok Naruto kan, Big 3 kan orang cakap yalah sebab aku agak trigger benda tu. Orang duk compare Naruto, Bleach dengan One Piece, Big 3 ni, dan Final War dan war dalam Naruto tu is the best. Tak boleh dibandingkan dengan One Piece, tak boleh lawan lagi, Bleach pun tak boleh lawan. Yalah sebab semua watak ada kat situ kan, lawan dalam Final War tu. So aku macam terfikir dalam Final War nanti, apa sebab Oda cakap Final War tu akan buatkan Marineford tu jadi cute. Mungkin disebabkan watak-watak yang kita tak sangka kan, dia bukan semata-mata Luffy, Shanks, RA akan ada kat situ, dan berkemungkinan Kaido pun kita tak sangka mungkin boleh ada kat situ. Yalah, aku punya fikiran liar je lah, maafkan aku. Okay. Benda tu memang tak mustahil sebab dia sebenarnya tu dia depends on kita sebagai pembaca
part mana yang kita nak, how kita nak cerita tu macam mana. So aku rasa okey je satu cakap tadi, apa-apa pendapat it should be okay lah. Cuma tu lah macam mana je kita rasa sesuai untuk certain situation tu. Sebab kalau kita tengok balik point-pointnya ada, aku walaupun boleh lah macam tadi walaupun aku cakap kau aku nak mati, tapi kalau kita tengok balik daripada sedikit yang dah bagi, semua tak mustahil pun kalau dia tu masih hidup, masih ada peranan dia untuk dekat final war apa, betul-betul boleh je. It's just that kita nak ataupun tak nak. Dia macam tu lah juga perasaan aku masa apa tengok report kan, okay Ace boleh hidup ni, Ace selamat ni, dah lepas dah lari dia, dah bersama dengan Luffy kan, kau mati. So salah benda kadang-kadang apa kita expect mesti akan berlaku, benda kita expect mungkin akan berlaku. Jap, cakap pasal perang tadi, aku dengar macam lain. Aku dengar macam One Piece punya Marineford better than ni macam kontroversi pula. Better than perang ninja. Macam mana Mampan orang kuat Naruto. Sejujurnya sebab aku dengar kita tahu perang tu ada isu pasal Madara lah, Zetsu lah, Obito semua tu kan. Kau rasa macam mana Mampan? Bagi aku Marineford ada unit dia sendiri. Kalau untuk yang ninja pun ada unit dia sendiri lah. Sebab aku dah agak lah kau play safe. Aku play safe lah. Dah susah nak bandingkan dua-dua ni sebab dalam cerita dia tak sama kan. Kau tak suruh mampu juga Pak. Dia tak boleh dah Pak. Tengok potong picture dia dah. Kalau menguji, aku menguji. Kalau mampu cakap pun Marineford lagi better tu. Habis dia. Aku suka menguji. Okay. Tapi yang Pak Kaido jadi, aku tak suka sangat. Kaido join as an alliance. Sejujurnya untuk aku Kaido is too overpowered to be an alliance. Dia kita tak tahu macam mana kekuatan Gorosei tu. Gila. Gorosei botak tu. Gorosei tu dia pegang pedang. Gorosei tu dah tahu mana. Ya, dia pegang pedang Shodai Kitetsu dan pedang Shodai bila sebut pasal pedang Shodai Kitetsu kan, tu adalah level paling tinggi, rank paling tinggi untuk Kitetsu punya family. 12. Kalau tahu dia cikgu Mihawk. Asli. Tapi jangan kecewa macam CP0 nanti. Bukan sebab tu memang fakta. Bila dia boleh handle pedang Shodai Kitetsu tu kan. Dia dah satu level yang lain tau. Macam mana Zoro boleh handle Enma, macam tu juga Gorosei ni dia boleh handle Shodai Kitetsu. Kita boleh tahu macam mana dia punya power dia tu. Dan Gorosei kita tengok kebanyakannya ada parut. Memang dia pun ni fighter lah. Dia pun silap mungkin. Aku setuju lah dengan kebanyakan teori yang kata dia pun ibarat macam commander untuk Im. Aku setuju lah benda tu. Yalah, tengok lah CP0 ada siapa saja. CP0 memang tak boleh nak fight langsung. Ayam. Yang tinggal hanya Gorosei. Dan siapa yang nak ambil Gorosei tu? Gorosei tu bagi aku memang kuat gila. Takkanlah nanti final war government hanya nak harapkan Marine. Tapi bila kita tengok Marine dah ada 3 Admiral, Fleet Admiral lagi. Jangan lupa Kong. Itu ya, sebab tu Kaido dia perlukan cita. Dia nak Dragon dengan Revolutionary Army, logik. Shanks, logik. Kaido Shanks kau buang lah dia daripada final war. Not my goal bro. Pasti tu. Tapi aku setuju lah dengan apa Fika cakap. Aku rasa Gorosei ni level dia it should be highlighted kepada Himalayas hanya lah. Sebab kalau diorang tak kuat macam WG ni macam tak balance lah. Sebab WG orang yang kawal Marine lah. Kalau ikutkan Marine kita nampak kuat dia betul. So kalau WG tak kuat, macam mana nak handle Marine? Macam Marine tu boleh dia. Lepas tu yelah faham lah CP tu level Cak Ayam dia macam mana kan. Tapi aku rasa kalau cuba kita tengok kenapa Oda set level CP level tu je. Kita kena tengok macam tu lah. Mesti ada reason. Sebab kalau Oda nak buat seseorang kuat, dia akan buat. Kalau nak buat seseorang tu level mid ada. So kita kena tengok kenapa PP dia buat level macam tu je. Mesti ada reason lah. Mungkin sebab dia just nak faham daripada kita yang CP ni apa kerja dia. Kerja dia just backup Celestial Dragon. Kerja dia buat kerja-kerja foto sikit. Mungkin sebab itu juga. Tapi dia, aku rasa dia selama kita tengok dia macam tak ada masuk campur sangat hal-hal Pirates ke apa benda. Memang dia takkan lawan
secara apa kata terang-terangan sangat ke apa benda. Sebab yelah macam kita nampak City banyak lama sebelum tu sebab Luffy tak pernah dibuat orang duk pecah masuk Enies Lobby dulu kan. So itu lah memasa tahap CP9 pada waktu tu untuk menunjukkan bakat orang lawan dengan Pirates kan. Tapi itulah CP9 lawan dengan level Luffy yang tu kalah. Cap tu dah cap apa tak tahu lah. Wah, dengan hati tak ada masa tu. Aku baru dah jumpa backup orang. Dia cerita lah Noob juga. Tapi yelah mungkin tu lah level dia orang tu je lah. Gomu-gomu Naomi pun tak dapat. Pui. Tak ada. Untuk berusik Lama lah tak dapat rangkap. hello bro. Sebab kalau berusik tak tahu macam mana dia orang nak handle Akainu yang panas darah tu benda tu macam susah agak. Tapi sebab tu lah kita Siapa cakap tu? Ismail. Boleh enggak? Okay. Ada soalan bro. Okey, sila. Saya Ismail bro dari Sabah. Tak apa. Saya ada soalan lah sikit ini tentang saya punya pendapat lah berkenaan dengan sebelum kita cerita pasal power Gorosei next arc ni, tentang kita punya apa One Piece punya final battle, final war ni nanti. Saya cuma fikir satu insya-Allah. Sebab bila kita tengok dekat Alabasta, Luffy masuk dekat Alabasta, dia selamatkan orang. Dia selamatkan satu negara tu merdeka. Lepas tu dia masuk lagi pulau next, buat benda sama. Dia masuk lagi pergi Fishman Island pun, dia selamatkan kerajaan daripada kudeta. Lepas tu dia apa nama? Pun dia keluar dari negara tu, dia selamatkan orang lagi. Lepas tu dia masuk Dressrosa pun sama, dia selamatkan negara tu lagi daripada Lanun. Kalau cerita, kita nampak dia masuk pergi Wano pun dia selamatkan negara tu dari runtuh oleh Lanun. Kalau lah cerita One Piece ni macam tu berulang-ulang, lama-lama Mugiwara Pirates ni kan, dia boleh sampai Kota Kinabalu. Kota Kinabalu Kalau cerita tu berulang-ulang, dia masuk pergi Wano pun selamatkan negara tu, dia masuk pergi Alabasta pun dia selamatkan negara tu. Jadi kalau dia pun begitu terus, silap hari bulan dia akan masuk Kota Kinabalu, dia selamatkan Kota Kinabalu lagi. Jadi kita pun jadi kita mau nampak cerita tu kan. Kita mau nampak cerita tu, takkanlah dia akan next arc pun final battle pun dia macam tu lagi. Jadi jadi macam cerita One Piece ni dia macam circle macam berulang, cuma diselitkan dengan misteri. Tapi dia ada satu tempat, satu kenyataan dari Nika ni yang dia bilang dia warrior of liberation. Okey, logik lah. Tapi bila kita cakap tentang final battle nanti, takkanlah cerita One Piece ni kita rasa pun bila dia jumpa Gorosei, dia jumpa yang bersama, takkanlah benda berulang lagi. Dia pergi masuk satu negara nak runtuh, diselamatkan dari Lanun lagi, diselamatkan dari. Jadi macam mana lah kalau cerita One Piece circle macam tu saja berulang-ulang kan? Jadi okey, soalannya apa? Soalannya macam manalah pendapat kita semua kalau cerita One Piece sebelum kita pergi final battle ni, pergi final battle akan kita rasa macam dia pergi Raftel. Cerita yang dia akan pergi Raftel ataupun dia akan pergi Elbaf ataupun dia pergi final war satu kali dekat Merijoa, adakah akan jadi cerita yang sama? Dia akan masuk negara tu, selamatkan negara tu daripada runtuh sebab dia ni warrior of liberation. Itulah soalan saya. Jadi bagi aku memang konsep dia macam tu. Sebab cerita One Piece ni climax dia adalah untuk meruntuhkan pemerintahan world government. So sebelum ni tu adalah plot-plot yang Oda cuba tunjukkan melalui Warriors of Liberation tu kan. Dan macam mana pun world government akan diruntuhkan daripada punya pemerintahan. Tu point utama dia. Even dekat Wano ni pun kita ada ramalan daripada Oden tu yang dekat Lofty tu kan. Memang Kaido akan tumbang di tangan New Generation. Dan finally memang cerita ni memang akan berulang macam tu. Last kali world government akan runtuh. Tu yang aku punya pendapat lah. Aku boleh mencelah. Tadi macam Ismail cakap tadi, kalau plot twist dia masuk negara orang selamatkan, and dia ada sebut kalau masuk Kota Kinabalu selamatkan Kota Kinabalu dia ada sebut silap hari bulan Mugiwara Pirate datang pergi Kota Kinabalu, selamatkan jalan raya di Sabah, selamatkan line telefon dekat Sabah. Calon itu nasional daripada masa Kota Kinabalu saja. Baik dia masuk Malaysia sebab Malaysia ni banyak dah tertindas. Pilih menteri yang lepas pasal plot. Ya, point dia plot repetitif juga kan. Aku walaupun ni rekod yes, record. Apa masuk dekat YouTube?
Yes, aku akan tunggu. Kalau siapa yang 4 tadi? Tak ada, aku tak ada answer. Mampan nak cakap apa? Tak lah, gelak-gelak lah. Gelak tak ingin dia. Dia walaupun plot dia agak sama, tapi setiap arc tu team dia agak berbeza ataupun plot progression dalam arc tu agak berbeza. Kita ambil contoh Wano. Sebelum kita masuk Wano, kita ingat plot ni pasal Luffy, Straw Hat lawan Kaido dengan Beast Pirate. Dan tu lepas tu ujung jumpa Poneglyph macam tu. Tapi hakikatnya tak macam tu. Kita learn pasal Oden, kita learn pasal Joy Boy, and then kita masuk pula Roger Pirates punya perjalanan, macam mana dia sampai ke Laugh Tale. Aku tak expect dalam Wano ni akan masuk sampai situ. Aku expect Wano ni just perang macam Marineford, tapi tidaklah sesimple itu. Walaupun plot One Piece ni main character pergi kat pulau ni and then dia selamatkan, tapi setiap tujuan ataupun mission di setiap pulau tu berbeza-beza lah. Which is it helps to the progression of the whole story. Macam yang Fika cakap tadi, tak mengalahkan world government. So bila Luffy kalahkan Lucy dekat Enies Lobby, world government dah mula perasan. Ataupun Luffy selamatkan Ace ke, itu pun satu plot yang besar juga. Itu pasal repetitif punya point lah kan. Kalau orang nak kata One Piece ni berulang-ulang, bagi aku part tu berulang, tapi the whole story tu banyak benda yang berbeza-beza. Okay, kat mana dah kita lepas ni? Gorosei. Final one kan, Gorosei. Senang cerita, korang rasa lepas ni Elbaf ke Marijo lah? Adam? Tak kisah mana, tapi yang pasti kena ada Yamato lah kat dalam kapal. Sudah, sim as fuck. Tak ada, dekat, saya rasa pergi Elbaf dulu. Ataupun mungkin satu pulau yang kita pun tak tahu lagi. Pulau baru pula? Pulau baru, maybe. Aku nak tengok Shang sebenarnya. Kenapa tengok Red tu? Filem Red anak dia, aduh, tu non canon kan. Ya, tu soalan juga tu. Anak Shang tu dia canon ke non canon tu? Non canon. Oh, non canon. Ingatkan canon. Kalau canon memang bapak-bapak tak ada guna lah semua dalam kru tu. So ada apa-apa lagi nak tambah Fika? Tak ada apa. Topik baru ke? Tak ada. Yang lain ada silakan. Dia monkey dia ketiu kan? MDQ ni monkey dia ketiu kan? Ni ada. Saya tak masuk. Nak dengar je. Mampan ada. Pim ada. Okay. So prediction sikit lah. One Piece chapter 1050. Kita mula dengan Pim. Hello? Dia tak ada. Pim dah tidur. Hello, anak Pim. Ada. Prediction 1050. Prediction Wano ni habis berapa chapter lagi ke? Wano habis lagi, maybe lambat lagi lah. Sebab aku foresee dia akan habis around dekat-dekat dengan bulan 8 kan. So bulan sekarang dah bulan 7. Aku expect dia akan end kat bulan 7 lah. Yang bulan 7 hujung bulan 6. Sebab nak bagi laluan kedua dia, so cun-cun lah. Tapi untuk prediction 1050 macam aku cakap tadi lah, masa itu ada kita kan. Aku harap dapat tengok flashback Kaido yang lebih jelas. Itu apa yang aku nak. Sebab dah tak ada apa-apa, tak ada yang kalau apa yang aku nak expect lah. Sebab basically untuk semua dah selamat so, dan isu api kat dalam dah settle, isu tu jatuh pun dah settle, dah selamat, Kaido pun dah ni. So Poneglyph isu Poneglyph tu tak ada masalah. As long as Wano dah selesai, diorang boleh je dapatkan balik. So aku rasa itu okay. Just for crucial stuff lah. Kalau untuk benda-benda yang penting yang tengah hangat tu, aku rasa macam semua dah settle lah kot. Tu lah, aku just harap dapat tengok flashback dia lah. Sebab lepas flashback dia mungkin akan pergi ke arah yang aku expect tadi. Yang Kaido mungkin akan bangkit balik lawan dengan government. So Marine government sebelum the end habis perang.
Aku lah. Tapi untuk 1-0 aku respect flashback. Aku harap sangat. Alright. Agus ada. Agus hilang. Mampan. Prediction 1050. Prediction aku satu flashback tu satu hal lah sebab banyak benda yang dia tak reveal lagi pasal Kaido kan. Pasal Rock. Tadi Rock tu mungkin nanti lah sebab banyak orang benda pasal Rock tu. Kalau untuk fight ni aku rasa dah okey dah kot untuk cerita ni. Tapi kalau bagi aku cerita dia kalau aku nak yang fight macam aku kata tadi lah. Kalau boleh jadilah. Tu je kot. Mantap. Adam, selain daripada yang Mato jadi nakama, apa lagi prediction? Mungkin saya berbeza kot, tapi saya nak tengok reaction orang-orang dekat dalam cuma tu tahu yang Kaido dah kalah. Yes, nak nampak benda tu. Yang pertama kali of course kita akan dapat tengok Momo lah, saya rasa. Dan Yamato, lepas tu baru pergi ke Straw Hat Pirate and Alliance semua lah. Dan nak confirmation yang Kaido betul-betul kalah. Yang paling pasti nak confirmation tu je. Nak narrator tu cakap kan? Ya. Kalau betul Kaido kalah lah. Itu je lah. Yang lain, yang backstory tu pada saya tak apa lah, sebab dia lagi bagus lah. Alright. Fika, prediction 1050. Tak sure Zaf. Sure, okay. Aku rasa tu je kot. By the way guys, Saja nak tanya pendapat kan. Rasa bounty Luffy lepas ni boleh dapat berapa? Lingkungan lah agak 5 bilion. Yes, cuba lah, cuba. Boleh tengok video-video lama aku daripada dulu aku edit 5 bilion. Aku cuba lah, cuba. Chopper ikut order lah. Kalau dia nak buat kelakar dia hantar pada kelakar tu, dia buat lagi berapa ratus tu. Kalau tak dia berapa lah. Sekarang Nami apa? Saya 1,000 lah. Atas Nami lah at least. Sebab Chopper function kan Art Wano ni, yang dia ubat apa? Sebelum ni pun function lah, tapi tu orang tak nampak. Aku nak tu lah CP0 yang terbang tu, CP0 yang terbang caw daripada Wano tu, aku harap dia nampak lah apa yang Chopper dah buat. Satu lagi aku nak ni lah, Zoro kena lepas Sanji lah. Kita tak ada Agus untuk melawan benda ni. Tapi yang confirm lah sebab dia menang dengan King ni. King kan? Adakah yang Mato akan dapat bounty? Bagi orang lain jawab. Adakah Yamato akan dapat bounty lagi tinggi dari Sanji? Bahaya tu. Ataupun Tak, soalan ni bang, dia susah jawab sebab apa tau. Sebab sekarang ni yang baru tahu Kaido ada anak, ada lagi yang Kaido tu dan Luffy dan Momo dan juga Shinobu. Orang-orang lain ni tak tahu tau. Orang-orang kat luar tu semua tak tahu Kaido ni ada anak tau. So, saya pun tak pasti CP0 yang lari tu tahu Kaido ada anak, which is Yamato lah kan. Tapi tak lah, saya tak tahu lah. Kejap. Dia tahu. Aku rasa dia tahu. Pengumuman. Ada potensi tak untuk melakukan uji rahsia dan situasi. Maksudnya dah macam tak nak dunia tahu yang Luffy kalah dengan Kaido, Pistol kalah. Ada potensi tak? Boleh jadi. aku rasa hype tu akan reveal juga lah. Aku rasa macam as a story point of view, kita nak tengok reaction orang luar. Ya betul. Bila dapat tahu Luffy kalahkan Emperor. Itu point story lah, bukan point world government ni lah, point story. Reaction guard mesti best lah. Kalau ikut apa yang Pim tanya tadi kan, kita kena tengok fungsi bounty tu sendiri lah. Bounty tu government keluarkan untuk yalah nak bagi jadikan seseorang tu wanted kan. Sebab apa? Sebab dia ancaman kepada world government. Jadi bila Luffy jadi ancaman kepada world government, buat apa nak rahsiakan lagi kan? Cuma berkenaan dengan Devil Fruit tu aku tak sure. Tapi bila Luffy kalahkan Kaido, bermaksud dia ancaman yang sangat-sangat besar lah. Yes. Dan Bebek kalahkan Katakuri tiba-tiba. Tolonglah jangan letakkan cover page Bebek lawan Katakuri. Tolonglah jangan ada cover page Katakuri dah terbaring kat tanah tu, jangan. Please. Uish, jangan lah. Betul. Off screen lah yang tu. Dah tak ada apa dah kan? Ada soalan lagi? Okay, sila. Kalau dia tengok video Abang Kimi Squareto kita kan, dia ada buat prediction wanted
Bounty. Tapau Mugiwara kan. Dan dia letakkan Nico Robin berada di kedudukan kedua. So apa pendapat abang-abang semua? Setuju dengan dia macam stick dengan Zoro lagi tinggi ke apa macam ni? Zoro lagi tinggi. Okay, dah. Apa-apa hal yang penting bawah Zoro lah. So Luffy Zoro bawah dia siapa lantak lah. Zoro dah lah Ayam king. mana ke? Tai-tai mana ke? Sanji ke? Ikut lah. Okay lah. Tak tahu. Sebab baru tengok video dia hari tu. Lepas tu dia kata Nico Robin nombor 2. Kan? Tapi ayat dia betul lah sebab dia boleh baca poneglyph semua tu kan. Tapi daripada dulu orang dah tahu dia boleh baca poneglyph kan? Ya, aku setuju dengan Tak tu. faham tu. Bounty Robin tu patutnya daripada dulu dah makin tinggi. Kalau 1 juta tu pun dah banyak dah tu. Apalah, bagilah dia nombor 3. Zoro, Robin. Lepas tu Yang mana tu pancing tu. Tu pancing tu. Sanji bawah lagi. Tu pancing tu. Korang tak tengok ke persembahan Sanji episod 1016 power 2 dengan Black Maria. Foto mood dah. Dia tu sedap tengok. Tapi Sanji kena scam lah. Episod tu kesian lah. Tak patut lah. Dia tak terlibat langsung pada manga dalam chapter tu. Tiba-tiba Sebenarnya dia ambil chapter 1004 kan? Ke filler tak kan? Memang dia ambil Tak kan? 1004 ni kan? Memang tak ada kan? Ke saya tak ingat lah. dia full fight weh. Dia full fight. Start chapter 1000 tu sampai 1003 tu full fight. Ya. Cuma dia ambil sikit macam chapter Dia depan. ambil daripada chapter depan. Dia ambil lah kan? Oh, saja nak kacau kan. Kau tahu reaction tahu korang kenal Uzumaki Han ke? Save budget lah tu. Tahu. Tengok reaction Han kan? Bila keluar Pak Sanji tu kan? What the fuck? What is this? Kawan tengah melompat-lompat je dia relax lah dia. Raya tak biar lah. Baru raya ke berapa kan? Itulah, settle lah. Esok ada One Piece episod baru dengan cerita best. Ada soalan lagi? Tak ada dah buat macam ni. Tak ada. Okay, korang yang dengar ni support ni banyak YouTuber kat sini. Kita ada Mampan Studio, ID Studio, P5P, The Show Review bukan The Show One Piece lah. The Show Review and We Bro. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ciao. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Okay.